Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifah Husna binti Habir dari kelas IC 2201A ingin membentangkan tajuk kajian saya iaitu peralatan minuman di syurga. Peralatan minuman di syurga merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada ahli syurga. Jadi, pelbagai hasil kajian yang telah saya dapati tentang peralatan minuman di syurga berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan tafsiran para ulama. Kita melihat kepada konsep peralatan minuman di syurga. Secara umumnya, peralatan membawa maksud berbagai-bagai alat, manakala minuman pula ialah benda cair untuk diminum. Jadi, peralatan minuman adalah alat yang digunakan untuk mengisi minuman untuk diminum. Jadi, berdasarkan surah An-Naba ayat 34, Allah telah berfirman, gelas-gelas berisi minuman. Jadi kita dapati bahawa gelas-gelas berisi minuman itu merupakan salah satu anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada para ahli syurga untuk dijadikan sebagai peralatan untuk minum. Seterusnya kita melihat kepada asal usul peralatan minuman di syurga. Okey, kalau dekat dunia kita dapat tahu yang cawan atau cerik tu dibuat daripada kaca, aluminium dan pelbagai bahan lagi yang ada kat dunia. Tapi dia tak setanding dengan macam mana cawan atau cerik itu dekat syurga. Jadi berdasarkan surah Az-Zukhruf ayat 71, Allah ada berfirman bahawa cawan yang disediakan di syurga diperbuat daripada emas dan perak. Manakala cerik pula berdasarkan surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-18, kita dapati juga bahawa cerik yang di syurga diperbuat daripada emas, perak dan permata. Dan di mana cerik itu bila kita terlihat daripada luarannya sangat jernih. Itulah asal usul peralatan minuman di syurga. Kemudian kita melihat kepada ciri-ciri peralatan minuman di syurga. Berdasarkan surah Az-Zukhruf ayat 71, kita dapati bahawa cawan, ciri-ciri yang ada pada cawan adalah ianya berbentuk bulat dan juga tidak mempunyai pemegang. Okey, walaupun cawan tersebut tidak mempunyai pemegang, para ahli syurga dapat minum air di belah mana sahaja. Okey, kemudian kita melihat kepada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-18, kita dapati ciri yang ada pada cerik di syurga adalah ianya tidak mempunyai pemegang, sama ada ianya tidak mempunyai pemegang dan juga mempunyai pemegang. Okey, dan kemudian cerik itu tersebut juga mempunyai paipa, di mana paipa itu fungsinya adalah untuk mengalirkan minuman ke cawan untuk ahli syurga. Okey, itulah ciri-ciri yang ada pada peralatan minuman di syurga. Seterusnya kita melihat kepada keistimewaan yang ada pada peralatan minuman di syurga. Ini berdasarkan surah Al-Insan ayat yang ke-15 hingga 16 dan berdasarkan juga kepada kitab tafsir Qutubi dan juga tafsir Al-Azhar. Okey, kita dapati bahawa keistimewaan yang ada cawan atau gelas di syurga adalah para ahli syurga diberikan nikmat untuk tentukan sendiri ukuran cawan tersebut berdasarkan keinginan mereka. Dan juga ada juga berpendapat bahawa cawan di syurga itu berterbangan sendiri dan mengambil air minuman itu dan diberikan kepada para ahli syurga. Okey, seterusnya kita melihat kepada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-18. Keistimewaan yang ada pada cerik di syurga adalah isi dalam cerik itu sentiasa dipenuhi dengan minuman daripada mata air. Tidak akan pernah kosong lah. Isi dalam cerik itu tak akan pernah kosong. Jadi seterusnya keistimewaan yang ada pada cerik tersebut juga ianya sentiasa kelihatan berkilau disebabkan kebeningannya. Maksudnya permukaan cerik tersebut sentiasa kelihatan jernih sehingga menampakkan kilauan. Itulah keistimewaan yang ada pada cawan dan cerik yang ada di syurga. Okey, kita melihat kepada jenis peralatan minuman di syurga pula. Okey, jenis peralatan minuman di syurga ada dua, iaitu gelas atau cawan dan juga cerik. Buktinya berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-14, iaitu berdasarkan kitab tafsir Fathul Qadir dan juga tafsir Tabari. Okey, di mana cawan-cawan atau gelas telah pun disediakan. Disediakan untuk para ahli syurga untuk minum bila-bila masa sahaja. Jadi
kita dapat lihat bahawa gelas yang tersedia itu merupakan jenis peralatan minuman yang ada dekat syurga. Okey, seterusnya kita melihat kepada surah Al-Waqiah ayat yang ke-18, yang mana cerik yang ada di syurga akan dibawa oleh para pelayan yang ada di syurga kepada para ahli syurga. Di mana itulah membuktikan bahawa peralatan minuman yang dibawa oleh pelayan kepada ahli syurga adalah cerik. Kemudian kita melihat kepada amalan-amalan tertentu sehingga ahli syurga itu dikurniakan peralatan minuman di syurga. Jadi berdasarkan surah Al-Insan ayat yang ke-5, perkataan innal abrara, perkataan al-abrar itu membawa maksud kepada orang yang berbuat kebajikan. Jadi berdasarkan kitab-kitab tafsir, iaitu tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Muni dan juga tafsir Al-Azhar, kita dapati orang yang berbuat kebajikan itu merupakan orang yang sentiasa melaksanakan perintah Allah, orang yang menunaikan janji kepada Allah, orang yang menjauhi maksiat, dan orang yang sentiasa istiqamah dalam melakukan perkara kebaikan, dan juga orang yang berbakti kepada ibu bapa. Okey, berdasarkan Ibnu Umar, Rasulullah pernah bersabda bahawa perkataan al-abrar itu merujuk kepada orang yang berbakti kepada ibu bapa. Jadi perkara yang saya sebut itu merupakan amalan yang para ahli syurga buat sehingga mereka itu dikurniakan dengan nikmat, iaitu nikmat peralatan minuman di syurga. Kemudian kita melihat kepada kesan beriman dengan peralatan minuman di syurga. Jadi antara kesan berimannya ialah yang pertama, seseorang itu akan cuba sedaya upaya untuk menjalani kehidupan mereka berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ia bersesuaian dengan hadis Rasulullah SAW. Mafhumnya di mana umat Islam tidak akan sesat selagi mana mereka berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bila mereka yakin dengan apa yang Allah telah perintahkan di dalam Al-Quran dan juga apa yang telah Rasulullah ajar, mereka akan cuba mencapai kejayaan, iaitu berada di syurga Allah untuk merasai nikmat yang Allah telah berikan. Seterusnya, kesan beriman juga adalah seseorang itu akan cuba untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan, di mana bukan untuk diri dia sendiri sahaja, tapi untuk orang lain juga supaya merasai nikmat yang Allah berikan di syurga kelak. Ia bersesuaian dengan surah Al-Imran ayat 104, di mana orang yang mempunyai sifat sedemikian mereka akan memperolehi kemenangan dan kejayaan bukan hanya di dunia tapi dan juga di akhirat, di mana kejayaan tersebut mereka akan mencapai target atau tujuan mereka untuk duduk di syurga dan merasai nikmat yang Allah berikan, iaitu nikmat merasai atau menggunakan peralatan minuman di syurga. Terusnya iaitu perbandingan peralatan minuman di syurga dan juga peralatan minuman di neraka. Okey, untuk pengetahuan, ahli neraka tidak dikurniakan sebarang nikmat, tetapi mereka diberikan azab yang manusia sendiri tak dapat gambarkan. Jadi berdasarkan surah Muhammad ayat yang ke-15, kita dapati bahawa berdasarkan tafsir Qurtubi, ahli neraka akan diberikan minuman air yang mendidih, di mana bila air itu dekat dengan muka mereka, muka mereka akan terbakar, dan bila mereka minum air yang diberikan itu, usus-usus di dalam perut mereka akan terputus dan juga keluar daripada duburnya. Itu menunjukkan siksaan yang amat pedih untuk ahli neraka. Kat situ kita dapat lihat yang bahawa minuman yang diberikan kepada ahli neraka itu bukanlah nikmat tapi adalah azab. Dan juga kita dapati bahawa ahli neraka tidak diberikan peralatan minuman untuk diminum, sebab minuman tu sendiri bila dekat dengan mereka akan memberikan azab yang pedih. Jadi kita jelaskan lagi bahawa ahli neraka tidak diberikan peralatan minuman sebab mereka dah gunakan peralatan minuman tersebut di dunia. Ini bersesuaian dengan hadis Rasulullah SAW. Mafhumnya bahawa Rasulullah pernah bersabda bahawa barang siapa yang minum bekas minuman daripada emas atau perak, mereka akan merasakan azab pedih di neraka, di mana
di mana api neraka Jahanam itu akan mencerahi di dalam perut tersebut, di dalam perut mereka. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa peralatan minuman emas atau perak di dunia itu adalah disediakan untuk orang kafir, bukanlah orang Islam. Tapi kalau orang Islam, umat Islam itu nak juga minum peralatan minuman daripada emas atau perak dekat dunia, nescaya kelak mereka akan terima azab di neraka. Kalau mereka tidak bertaubat, ya, mereka akan menerimakan azab di neraka. Jadi memang dah jelaslah bahawa ahli neraka tidak disediakan peralatan minuman. Okey. Adapun berdasarkan surah Ad-Duhan ayat yang ke-48, di mana Allah menceritakan bahawa malaikat Malik telah pun memukul Abu Jahal menggunakan tukul dan menuangkan air yang mendidih ke atas kepalanya. Jadi berdasarkan kitab-kitab tafsir yang ada, tidak disebutkan pun peralatan apa untuk dituangkan kepada kepala Abu Jahal tu, tapi tukul tu merujuk kepada peralatan untuk dipukul untuk malaikat Malik pukul kepala Abu Jahal lah. Jadi air yang mendidih dituangkan kepada kepala Abu Jahal itu bukanlah minuman, tapi azab kepada Abu Jahal kerana dia mengaku diri dia mulia. Kesimpulannya, kita dapati bahawa peralatan minuman di syurga itu adalah cawan atau gelas dan juga cerik, di mana ia merupakan nikmat yang Allah berikan kepada ahli syurga kelak, yang mana cawan atau cerik tersebut mempunyai cirinya tersendiri, keistimewaannya tersendiri, membuatkan ia lebih istimewa atau lebih baik daripada peralatan minuman di dunia. Jadi cadangan saya, para mahasiswa bolehlah lebih mengkaji atau menelaah skop ini supaya dapat menimba lagi ilmu pengetahuan tentang ilmu sami'iyat, iaitu syurga dan juga nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan juga pihak surau atau masjid juga boleh membuat pendidikan tidak formal yang mana menguar-uarkan tentang nikmat syurga ini kepada orang awam supaya mereka tahu yang peralatan minuman ini juga merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan, supaya kelak nanti kita dan juga seluruh umat Islam di dunia ini akan lebih istiqamah untuk mencapai kejayaan di syurga supaya merasai nikmat yang Allah berikan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, kita teruskan lagi dengan tugasan saya yang kedua, iaitu ulasan artikel, di mana artikel tersebut ditulis oleh Zaidul Amin Sufyan bin Ahmad dan juga Ramizah binti Yahya, yang bertajuk Pengertian Azab Neraka Menurut Al-Quran, Analisis Kitab Tafsir Ibn Katsir dan Az-Zamakhsyari. Secara ringkasnya, artikel ini membincangkan tentang jenis-jenis azab di dalam Al-Quran dalam juz Amma, di mana hanya 15 surah sahaja yang membincangkan tentang jenis-jenis azab dalam juz Amma. Antara surahnya adalah surah An-Naba, surah Al-Wasyiyah dan surah An-Naziat, dan banyak lagi. Jadi penulis telah menggunakan kitab tafsir Ibn Katsir dan kitab tafsir Az-Zamakhsyari dalam menguraikan lagi ayat Al-Quran yang telah dinyatakan tentang jenis azab neraka. Antara isu yang dikeluarkan oleh penulis dalam artikelnya, iaitu tentang jenis azab di neraka, adalah terdapat 5 isu, iaitu yang pertama, azab kepanasan dan kehausan, dan dibuktikan melalui dalam surah Al-Wasyiyah ayat yang ke-4 hingga 6. Yang kedua, azab kekal selamanya di dalam neraka, dan dibuktikan melalui surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Dan yang ketiga adalah azab pedih yang membakar, dan juga dibuktikan melalui surah Al-Buruj ayat yang ke-10. Dan yang keempat adalah azab ditimpa dengan cemeti berdasarkan surah Al-Fajr ayat 13. Dan yang terakhir adalah azab tidak mati, dibuktikan melalui surah Al-A'la ayat 12 hingga 13. Jadi kelima-lima isu yang dikeluarkan oleh penulis ini ditafsirkan melalui kitab tafsir Ibn Katsir dan kitab tafsir Ibn Az-Zamakhsyari. Seterusnya kita melihat kepada isu yang menarik pada pandangan saya tentang artikel ini. Jadi isu yang menarik adalah azab pedih yang membakar. Ini dipetikan melalui surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-15, yang membawa maksud ahli neraka akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi api yang menyala-nyala di sini menunjukkan bahawa Allah membakar ahli neraka dalam neraka mengikut pembakaran demi pembakaran, dan ahli neraka tersebut dimasukkan ke dalam api neraka sehingga mereka merasakan kepanasan yang sangat mendadak. Ia menunjukkan bahawa
azab pedih yang membakar ini sangatlah dahsyat dan memberikan pengajaran kepada saya dan juga pembaca lain untuk mengambil iktibar dari isu ini tersebut dan tidak mengambil hal ini secara remeh-temeh. Seterusnya kita fokus kepada kekuatan yang ada pada artikel ini yang ditulis oleh penulis. Jadi pada pandangan saya, kekuatan yang ada pada artikel ini ialah bukti yang dikeluarkan oleh penulis, iaitu ayat Al-Quran. Maksudnya isi atau isu yang dikeluarkan oleh penulis disertai dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu adalah merupakan bukti yang menunjukkan bahawa azab-azab pedih di dalam neraka itu benarlah memang ada dan apa yang telah Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Seterusnya, kelemahan yang ada pada artikel ini pula pada pandangan saya adalah penghuraian ayat Al-Quran itu mengikut kitab tafsir secara bulat-bulat. Maksud di sini, saya merujuk kepada kitab tafsir Ibnu Katsir dan kitab tafsir Al-Kashaf juga. Ayat yang diuraikan dalam kitab tafsir itu diambil sebiji dan diletakkan di dalam artikel ini. Jadi tiada pengolahan ayat yang memberikan kefahaman lebih kepada pembaca dan juga saya. Seterusnya, sumbangan artikel ini kalau kita lihat ia memberikan kesedaran kepada pembaca dan juga saya, di mana sebab penulis menekankan isu tentang jenis-jenis azab di dalam neraka sehingga menimbulkan kesedaran dan memberikan membaca dan juga saya untuk mengambil iktibar dari apa yang ditulis oleh penulis. Kita melihat kepada kritikan terhadap artikel ini di mana penulis telah menggunakan kitab tafsir Al-Kashaf yang ditulis oleh Az-Zamakhsyari. Jadi Az-Zamakhsyari ini merupakan salah seorang yang berfahaman Mu'tazilah dan terdapat kritikan daripada Ahli Sunnah yang menyatakan bahawa Az-Zamakhsyari ini lebih berpihak kepada aliran Mu'tazilah dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan kita juga tahu bahawa mereka yang beraliran Mu'tazilah ini lebih mementingkan akal dalam mengeluarkan hujah berbanding menggunakan wahyu iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dikhawatiri oleh saya dan pembaca yang lain. Ini dikhawatiri oleh saya bahawa penulis hanyalah menerangkan sedikit sahaja tentang kitab Al-Kashaf ini di bahagian pendahuluan. Dia tidak lebih menguraikan lebih lagi tentang Az-Zamakhsyari ini. Dia hanya menyatakan Az-Zamakhsyari ini berfahaman Mu'tazilah dan tidak menguraikan lebih lagi apa yang dimaksudkan dengan Mu'tazilah ini. Jadi tidak semua pembaca faham tentang Mu'tazilah, apa aliran Mu'tazilah ini. Jadi itu adalah antara salah satu kritikan saya terhadap artikel ini. Walau bagaimanapun, terdapat juga sokongan terhadap artikel ini di mana penulis telah mengeluarkan definisi azab dari segi bahasa dan istilah, yang mana azab dari segi bahasa membawa maksud pada hukuman dan dari segi istilah adalah bentuk-bentuk hukuman daripada Allah untuk mereka yang melakukan dosa. Jadi definisi yang dikeluarkan oleh penulis ini bersesuaian dengan surah An-Nazi'at ayat 25, di mana ia menceritakan tentang Fir'aun yang menyatakan diri dia merupakan Tuhan yang paling tinggi dan juga tidak Tuhan selain diri dia itu adalah Tuhan. Jadi disebabkan perkara yang dilakukan oleh Fir'aun itu, Allah telah menurunkan azab di dunia dan juga azab di akhirat. Di sini kita dapat lihat bahawa perkara yang dilakukan oleh Fir'aun ini membawa kepada azab atau hukuman yang Allah berikan kepadanya. Jadi ia bersesuaian dengan apa yang telah penulis nyatakan di dalam artikelnya, di mana azab itu merupakan satu hukuman yang diturunkan oleh Allah untuk mereka yang melakukan dosa. Berdasarkan kepada isu atau isi yang telah dinyatakan oleh penulis dalam artikel mereka, telah memberikan impak positif, iaitu impak dari sudut rohani terhadap diri saya dan juga mungkin kepada pembaca yang lain tentang artikel yang ditulis oleh penulis ini. Jadi impak rohani ini memberikan kesedaran kepada saya untuk terus menetapkan matlamat agar tidak terus melakukan dosa dan juga istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Sebab hasil daripada pembacaan artikel ini yang menunjukkan bahawa azab-azab yang telah Allah berikan kepada ahli neraka ini sangat mengerikan dan membuatkan pemantapan rohani dalam diri saya dan juga pembaca lain supaya tidak tergolong dalam ahli neraka dan merasai azab-azab
yang telah dinyatakan oleh penulis dalam penulisannya dan juga yang telah Allah berfirman dalam surah-surah dalam juzuk Amma. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh penulis ini, sedikit sebanyak memberikan maklumat baru kepada saya di mana penulis telah menyatakan pelbagai jenis azab yang telah dinyatakan oleh Allah dalam surah juzuk Amma, di mana 15 surah dalam juzuk Amma ini hanya menyatakan 5 jenis azab di dalam neraka. Jadi antaranya azab kepanasan dan kehausan, azab pedih yang membakar dan banyak lagi. Jadi penulis juga mengeluarkan bukti-bukti dalil daripada surah juzuk Amma itu yang menyatakan bahawa itulah azab yang telah Allah tetapkan kepada ahli neraka, dan juga azab ini azab yang telah dinyatakan oleh Allah dalam surah juzuk Amma ini merujuk kepada golongan orang kafir, orang munafik dan juga orang yang melakukan dosa. Jadi itulah maklumat baru yang saya perolehi apabila saya menelaah artikel yang ditulis oleh penulis. Secara rumusannya, berdasarkan artikel karangan kedua-dua penulis ini sedikit sebanyak memberikan pencerahan tentang pengertian azab menurut Al-Quran dan juga kepelbagaian jenis azab yang telah Allah nyatakan dalam juzuk Amma, dan juga penguraian menggunakan kitab tafsir ini sedikit sebanyak memberikan kefahaman lebih kepada saya dan juga pembaca. Jadi cadangan saya bagi pengolahan ayat yang digunakan oleh penulis hendaklah menggunakan ayat yang lebih mudah difahami kepada pembaca dan bukanlah hanya menggunakan ayat daripada kitab tafsir itu secara bulat, kerana tidak semua akan memahami apa yang dimasukkan atau apa yang disampaikan oleh kitab tafsir tersebut. Jadi cadangan saya yang kedua pula dari segi penerangan lebih tentang kitab tafsir yang digunakan. Jadi untuk penguatan semua, walaupun azab mahsyar itu berfahaman Mu'tazilah, ungkapan penafsiran ayat dari segi balaghahnya masih lagi boleh digunakan kerana ini tidak melibatkan unsur akidah. Jadi apabila penulis menyatakan keterangan sedemikian itu tadi dalam penulisan artikelnya, sedikit sebanyak tidak memberikan pembaca supaya tidak salah faham tentang apa yang hendak disampaikan oleh penulis. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.